Perdana Menteri Sri Lanka terselamat dalam letupan bom yang mengakibatkan seorang ahli parlimen mati dan 5 cedera. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mengambil tindakan mahkamah terhadap Encik Karpal Singh yang mencabar kenyataan Sultan Selangor berhubung penyalahgunaan dadah. Berita sepenuhnya bersama Rosli. Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor Darul Ehsan membuat aduan kepada polis terhadap kenyataan ahli parlimen DAP Jelutong, Encik Karpal Singh yang meminta Sultan Selangor menarik balik titah baginda berhubung penyalahgunaan dadah. Pemuda UMNO Selangor menganggap tindakan Encik Karpal adalah salah menurut Akta Hasutan 1948. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor Darul Ehsan, Haji Muhammad Fahmi Ibrahim, membuat aduan polis terhadap kenyataan Encik Karpal Singh di Pejabat Daerah Polis Shah Alam pada pukul 2.45 petang tadi. Encik Karpal Singh dalam kenyataannya memberi amaran beliau akan menyaman Sultan Selangor jika baginda tidak menarik balik titahnya, tidak akan memberi ampun kepada mereka yang didapati bersalah dalam kes dadah. Perbuatan dan kenyataan Encik Karpal Singh ini menurut Pergerakan Pemuda UMNO Selangor adalah satu kesalahan menurut Akta Hasutan 1948. Apa yang telah dikatakan oleh Encik Karpal itu telah membangkitkan perasaan tidak suka terhadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor di kalangan orang awam. Pergerakan Pemuda UMNO Selangor juga bercadang menjelaskan tindakannya ini kepada semua ahli. Pemuda UMNO Selangor tidak akan berdiam diri. Kita akan mula bergerak dan insya-Allah satu perhimpunan Pergerakan Pemuda UMNO Selangor di mana semua ketua-ketua pemuda di peringkat cawangan dan bahagian akan dijemput untuk hadir pada satu perhimpunan besar. Menurut aduan yang dikemukakan kepada polis, Haji Muhammad Fahmi Ibrahim juga berkata, artikel 181 Perlembagaan Persekutuan menjamin kedaulatan Raja-Raja Melayu dan kenyataan Encik Karpal Singh menghina kedaulatan Sultan Selangor. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Setiausaha Agong DAP Encik Lim Kit Siang menahan syarikat United Engineers Malaysia Berhad menandatangani sebarang kontrak kerajaan untuk membina lebuh raya Utara Selatan yang bernilai 3.4 ribu juta ringgit. Hakim Edgar Joseph Junior semasa menolak permohonan di kamarnya berkata, Seksyen 29 Akta Proceedings Kerajaan 1959 menghalang tindakan sedemikian diambil terhadap kerajaan. Malaysia adalah negara pertama dari negara-negara dunia ketiga yang menghantar bantuan sukarelawan ke Lubnan. Namun, hasrat murni sekumpulan 7 peserta ini untuk menolong rakyat Palestin mungkin terbengkalai kerana masalah kewangan. Kumpulan ini masih kekurangan RM52,000. RM160,000 lagi diperlukan bagi menghantar rombongan ini. Dr. Alijah Gordon dari Institut Penyelidikan Sosiologi Malaysia tidak pasti sama ada untuk mengurangkan bilangan mereka yang menawarkan diri ataupun memotong bayaran insuran mereka. Sementara itu, Menteri Pendidikan Cik Anwar Ibrahim yang meraihkan mereka di jamuan teh di Kementerian Pendidikan merayu kepada orang ramai supaya menderma dengan ikhlas. Jadi saya merayulah kepada semua rakyat yang bersedia untuk mengulurkan bantuan dan derma, sama ada sederhana atau secara kecil-kecilan, agar dalam tempoh beberapa hari ini kita dapat mengumpulkan lebih dari RM50,000 untuk menampung kekurangan yang wujud sekarang. Kumpulan kedua Malaysia ini akan berlepas pada 29 Ogos ini. Seorang pengawal keselamatan cedera parah pada dadanya akibat ditembak dalam satu rompakan di Kompleks Damai dekat Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur pagi tadi. Pengawal keselamatan berusia 63 tahun bekas seorang anggota polis yang namanya dirahsiakan dikejarkan ke Hospital Besar Kuala Lumpur. Keadaannya masih tidak diketahui. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Penguasa Sulaiman Muhammad Ali berkata, kejadian itu berlaku pada kira-kira pukul 10 pagi apabila pengawal keselamatan itu bersama-sama seorang lagi rakannya berjalan menuju ke kenderaan mereka dengan membawa beg berisi wang RM41,000 untuk dihantar ke sebuah bank. Wang itu adalah milik pelanggan syarikat keselamatan berkenaan dan disimpan di pejabat syarikat itu kerana dijadualkan dihantar ke bank pagi ini. Penguasa Sulaiman berkata sebelum sempat pengawal keselamatan yang membawa wang itu masuk ke dalam kenderaannya, 3 lelaki, 2 bersenjatakan pistol menghampiri mereka. Seorang daripada lelaki itu dikatakan terus melepaskan 3 das tembakan ke arah pengawal yang membawa wang berkenaan.
Bagaimanapun hanya sebutir saja peluru yang mengenai pengawal itu. Sebaik saja pengawal itu rebah, seorang lagi lelaki merampas beg yang dibawanya dan terus melarikan diri dengan sebuah kereta Datsun 130Y yang diletakkan tidak jauh dari situ. Polis kemudian menjumpai kereta itu ditinggalkan di Jalan Batu Bata, Kuala Lumpur. Polis melanjutkan tempoh untuk calon undang luak Sungai Ujong dan ahli warisnya hingga 12.30 hari esok untuk keluar dari balai undang berkenaan di Seremban yang mereka duduki sejak Khamis lalu. Jika tidak, polis mungkin menggunakan paksaan mengeluarkan calon berkenaan, Samsir Haji Sulaiman. Wakil TV3 di Negeri Sembilan, ahli Ali Abdullah, mencatatkan pergolakan perebutan mengisi kerusi undang luak yang kosong sejak hampir 4 tahun lalu. Masih belum dapat memutuskan siapakah calon yang sesuai mengisi tempat itu. Tetapi bagi calon undang yang dilantik oleh waris rumpun dusun, Samsir Haji Sulaiman, kelengahan Dewan membuat keputusan itu sebenarnya mengukuhkan tuntutannya menjadi undang ke-10 Sungai Ujong. Pada 13 Ogos lalu, Encik Samsir dan warisnya mendapati pintu belakang balai undang ini terbuka. Mereka pun masuk kerana itu adalah haknya. Pihak berkuasa menganggap tindakan itu adalah satu pencerobohan, tetapi beliau menafikannya. Saya telah dilantik mengikut adat dan sah dari segi adat sebagai undang Sungai Ujong yang ke-10. Jadi waris saya pun membuat keputusan dan telah pun mengedarkan surat pemberitahu dan pemakluman kepada pihak yang tertentu tadi. Jadi apabila pada hari Khamis tu lagi, dan tengok pintu pagar gate yang ada tu terbuka, jadi dia bawa saya masuk ke dalam. Jadi kata dia ni memang sudah hak Datuk, jadi Datuk mestilah berhak menduduki balai undang. Jadi dalam pelantikan ni adalah pelantikan dari segi adat dan waris. Encik Samsir dilantik dan diisytiharkan sebagai calon undang oleh rumpun dusun di telapak Ketua Ibu Sako Tuo di Lenggeng pada 2 Julai lalu. Pertabalannya itu dimaklumkan kepada Setiausaha Dewan Keadilan, 3 undang luak yang lain, Tunku Besar Tampin, Ketua Polis Port Dickson dan Ketua Polis Seremban, serta pegawai-pegawai daerah, pegawai keuangan negeri serta penasihat undang-undang negeri. Tindakan Encik Samsir dan warisnya menimbulkan kebimbangan baru mengenai isu yang berlarutan ini. Kini undang-undang peraturan sudah berbau dengan adat dan waris Samsir tetap bertegas. Kata adat yang tersirat, yang mana lazimnya dipakai oleh orang yang mempunyai adat. Apa yang termaktub dalam adat itu tadi, bahawasanya pihak waris tidak akan menolak dan tidak akan menerima penolak sebarang penolakan. Itu saja. Andai kata timbul penolakan itu, pihak waris kami menganggap tidak sah penolakan itu. Bagi waris rumpun dusun, ini bukan pertama kali ia menuntut kedudukan sebagai undang luak Sungai Ujong. Undang kedua, Datuk Kelana Leha, Datuk Kelana Sendeng dan Datuk Kelana Kawal, semuanya adalah dari rumpun dusun. Bagaimanapun, mulai petang semalam, bekalan elektrik dan air ke balai undang ini dihentikan dan Samsir serta warisnya diperintah keluar. Sejak kematian Datuk Kelana Datuk Nika Haji Abdul Rashid pada 28 Oktober 1983, jawatan undang luak Sungai Ujong kosong dan sentiasa menjadi pertikaian. Bilakah masalah ini akan selesai? Cuma Dewan Keadilan dan undang ada jawapannya. Dan di peringkat ini, Dewan Keadilan masih berpegang kepada keputusan 23 Julai lalu bahawa belum ada seorang pun yang layak mengisi jawatan itu. Peranan Angkatan Tentera dalam mempertahankan kedaulatan dan menegak imej negara adalah terlalu besar untuk diketepikan begitu sahaja. Menteri Pertahanan Tengku Ahmad Ritaudin merasmikan Forum Pengkisahan Sejarah Angkatan Tentera bertema Darurat 1948-1960 di Auditorium Arkib Negara Malaysia, Kuala Lumpur pagi tadi. Beliau berkata perlulah masyarakat memberi penghormatan dan mengenang jasa rakyat yang telah berkorban dalam usaha menentang keganasan musuh demi keselamatan negara. Dengan mengingati kembali peristiwa pengorbanan ini,
diharap sedikit sebanyak dapat bergerak dan membangkitkan semangat kesedaran mengenai penglibatan semua lapisan masyarakat dalam hal keselamatan dan pertahanan negara. Projek ini adalah kegiatan keempat jawatankuasa bersama Arkib Negara Malaysia dan Kementerian Pertahanan. Tokoh-tokoh daripada Angkatan Tentera, Polis dan awam semasa darurat diundang sebagai ahli panel forum. Persatuan Tuan Punya dan Pekerja-Pekerja Bas Mini se-Malaysia atau PERTAP meminta Jabatan Pengangkutan Jalan dan Lembaga Perlesenan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan dan Selangor menahan pengeluaran permit bas mini yang digunakan oleh syarikat-syarikat bas besar. Setiausaha PERTAP Haji Razali Haji Endun berkata, penggunaan bas-bas mini oleh syarikat-syarikat bas besar menjejaskan pendapatan syarikat-syarikat bas mini. PERTAP mengadakan majlis dialog dengan JPJ Wilayah Persekutuan dan Selangor serta Polis Wilayah Persekutuan untuk memahami masalah yang dihadapi oleh PERTAP serta pihak berkuasa. Dialog ini dihadiri oleh Pengarah JPJ Wilayah Persekutuan Encik Yaakob Muhammad, Timbalan Pengarah JPJ Selangor Encik Bala Guru dan Timbalan Ketua Trafik Kuala Lumpur, Timbalan Penguasa Dil Akbar. Dalam pertemuan dengan pemberita selepas majlis, Haji Razali berkata PERTAP meminta JPJ dan LPPJ mengkaji semua laluan bas mini sekarang. Yang sebenarnya yang timbul masalah adalah pengkajian ataupun study dia tidak teliti, tak betul. Satu contoh yang terdapat di Shah Alam sekarang ni sudah menjadi satu perkara yang rumit. Yang mana laluan itu dulu tidak begitu, memang kita tahu tak berapa menggalak baik, tapi dikeluarkan dan sekarang menimbulkan masalah. Masalah kepada kita, pengusaha dan juga kepada penguat kuasa. Jadi terpaksa untuk hidup, pengusaha-pengusaha di Shah Alam pergi ke Kelang, di mana dia boleh survive. PERTAP juga meminta JPJ supaya tidak menggantung lesen memandu bas mini pemandu-pemandunya yang melakukan kesalahan lalu lintas kerana pengusaha-pengusaha bas mini sukar mendapatkan pemandu-pemandu baru. Perbicaraan Lee Chilit yang membawa masuk tekstil dan peralatan elektrik tanpa membayar cukai didengar di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya pagi tadi. Magistrate Azmi Ahmad menetapkan tarikh perbicaraan pada 15 dan 16 Oktober 1987. Lee Chit Lee yang ditahan di penjara Pudu sementara menunggu perbicaraan dibawa ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya dengan Black Maria pagi tadi. Polis mengenakan kawalan ketat di sekitar mahkamah. Lee 44 tahun dituduh menyeludup masuk tekstil dan peralatan elektrik bernilai RM500,000 di Kota Darul Ehsan pada 16 Julai lalu. Menurut pegawai pendakwa Encik Zahari Abdul Wahab, pihak kastam mengawasi kegiatan Lee sejak 13 tahun lalu. Rampasan ini adalah yang terbesar pernah dibuat oleh kastam wilayah persekutuan ke atas barangan elektrik. Sejak awal pagi lagi, sahabat handai dan keluarga Lee menanti di mahkamah ini. Lee kemudiannya dibenarkan mengikat jamin RM300,000 bagi kedua-dua tuduhan ini. Satu cara baru untuk menggunakan tenaga elektrik dari talian transmisi bagi disalurkan kepada penduduk luar bandar sedang dijalankan di Kelantan di bawah satu usaha Malaysia-Kanada. Projek itu yang dipanggil Sistem Penduaan Kapasiti atau CCS diusahakan oleh Hydro-Quebec, BG Checo, LLN dan Malaysia Transformer Manufacturing Sdn Bhd atas dasar percubaan di Batu Melintang. Menteri Tenaga dan Sumber Wilayah Quebec John Siasia berkata rancangan itu memperkenalkan satu usaha untuk memajukan teknologi elektrik demi faedah penduduk luar bandar Malaysia. Hasrat ini dinyatakan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Alam Quebec, Kanada Encik John Siasia dalam satu kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri Encik Ghaffar Baba petang tadi. Encik Siasia berharap Quebec dapat membantu dalam pembangunan kawasan-kawasan luar bandar negara ini. Beliau berkata dengan teknologi yang diperkenalkan oleh Quebec, bekalan elektrik ke kawasan luar bandar yang hanya mendapat 12 jam setakat ini boleh dipertingkatkan kepada 24 jam dengan kos yang rendah. Encik Siasia yang melawat negara ini selama 4 hari diiringi oleh Ketua Kabinet Quebec, Encik Jacques Penchan dan Pegawai Kerajaan Encik Dominic Bonifacio. Kebersihan adalah kunci kesihatan. Kekotoran pula membawa kepada penyakit. Kekotoran yang ala kadar bolehlah dibersihkan. Tetapi bagaimana jika kekotoran membuak-buak dengan beribu-ribu jejentik bertelur dalam longkang-longkang rumah? Keadaan itu dihadapi oleh penduduk sepanjang Jalan Hill di Ipoh, Perak sejak 2 tahun lalu.
Kawasan 45 buah rumah di Jalan Hil Ipoh, Perak bukan saja digenangi oleh beribu jejentik dan nyamuk, malah dibanjiri air yang bertakung. Sudah 2 tahun penduduk kawasan ini dilanda masalah air bertakung dan menjadi kawasan jejentik dan nyamuk bersarang ditambah dengan bau terlalu busuk. Jejentik dan nyamuk mengganas dalam longkang ini. Siapa yang tidak loya melihatnya, jauh sekali bagi suri rumah hendak memasak. Sampah sarap begitu banyak bertimbun dan menyekat pengaliran air ke Sungai Pari. Penduduk di sini terpaksa membuat titian kecil ke rumah masing-masing. Majlis Perbandaran Ipoh atau MPI pernah menghantar pekerja membersihkan longkang 2 kali dalam 1 minggu tetapi dihentikan sejak 2 tahun lepas. Apabila masalah ini diajukan kepada MPI, MPI mengatakan masalah air bertakung bukanlah di bawah jagaannya. Saya merayulah kepada pihak yang berkenaan seperti MPI, JKR, juga KTM di mana kawasan ini sangat sesak dengan air dan kekotoran. Jadi saya harap dapatlah bagi pihak yang berkenaan membersihkan kawasan ini supaya dapat kami bekerja dan hidup dengan selesa. Suri rumah Puan Khadijah Khirudin berkata disebabkan bau yang terlalu busuk dan air masuk ke kawasan dapur, terpaksalah memasak di bahagian atas rumah. Dia masalah dia bila hujan, air akan bertakung masuk dalam rumah dan longkang-longkang keliling rumah. Jadi takut akibat pada ini, kanak-kanak macam anak-anak saya dan jiran-jiran kot jatuh dalam longkang tu dan nanti bawa jangkitan penyakit dan sebagainya lah. Siapakah yang harus dipersalahkan membiarkan masalah ini berlarutan? Apakah Majlis Perbandaran Ipoh yang bertanggungjawab menjaga kebersihan?